Wa qaulullah jalla dzikruhu ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Yang mana artinya firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun, tidak adalah Muhammad itu aba ahadin min rijalikum, ayah kepada sesiapa pun dari kalangan lelaki-lelaki kamu, walakin, akan tetapi, Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan utusan Allah dan penutup segala nabi. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Jadi ayat ni sedikit lah ya, makluman pada kita. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala turunkan pada ketika orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan juga munafik tak henti-henti ya, mempersoalkan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha ya. Kita tahu sebelum Zainab binti Jahsy ni nikah dengan Nabi, maka terdahulu daripada tu dianya adalah isteri kepada anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Oleh kerana tak sekufu Zainab ni dia punya statusnya orang bangsawan, manakala Zaid bin Harithah ni di kalangan orang kebanyakan. Jadi bila tak sekufu ni faham-faham je lah kan, berlakulah perceraian ya. Jadi pada ketika Nabi SAW memperisterikan Zainab binti Jahsy ni, waktu itulah orang-orang musyrik ni tadi, orang Yahudi, orang munafik ni, dia ejek-ejek Nabi SAW atas alasan apa dia ejek-ejek itu? Atas alasan kerana Nabi ni pergi menikah dengan bekas isteri anak angkat dia. Dulu orang Arab ni kalau anak angkat dia anggap macam anak sendiri. Jadi orang musyrik, orang munafik, orang Yahudi kata, apalah Muhammad ni ya? Sanggup dia menikah pula dengan bekas isteri anak dia ya? Anak angkat tadi lah, Zaid bin Harithah tu. Jadi masyarakat Arab jahiliah dulu menganggap status anak angkat ni samalah seperti anak kandung. Tapi sekarang ni status anak angkat tak sama macam anak kandung ni. Maka tak boleh dibinkan pada bapa angkat. Tu kena ngaji bagi halus lah. Sebab setengah tu kerana sayang benar kan. Sayang tak ada masalah, tapi bila binkan kepada ayah angkat ni tak boleh. Pasal tak ada silsilah nasab kat situ. Nama puak angkat je jadi anak, bukan anak sungguh. Kalau ikutnya dari sudut harta warisan pun tak dapat. Tapi kalau nak bagi hibah, pemberian kasih sayang, tak ada masalah apa. Itu panjanglah cerita tentang anak angkat ni. Kita tak cerita hak bak tu lah. Hukum hakam tu kena ngaji fiqah lah ya? Cuma nak beritahu lah, masyarakat Arab jahiliah dulu kalau anak angkat ni dia letak status dia macam anak sendiri. Oleh kerana itulah mereka mengejek Nabi SAW ya? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan ayat ni untuk menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW ni bukanlah bapa kandung daripada seorang lelaki dewasa di antara kamu. Merujuk kepada Sayyidina Zaid bin Harithah tadi lah
Yang merupakan mulanya memang Nabi SAW letak Zaid bin Muhammad Rasulullah. Bila turun ayat ni maka berubah, tak boleh nak letak begitu. Jadi Allah tegaskan pada ayat ni yang bahawasanya Nabi SAW ni bukanlah bapa kandung daripada seorang lelaki dewasa di antara kamu. Yang benarnya Nabi ni siapa? Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang benarnya Nabi ni adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya penutup bagi seluruh penutup para nabi dan juga rasul. Maka bila sebut penutup dah tak adalah nabi selepas pada dia. Maka Nabi Muhammad SAW ni jadilah nabi yang terakhir. Dan Nabi SAW ini dikenal sebagai Abul Arwah, bapa rohani, bapa rohaniah, bagi seluruh umat. Kerana itu bekas isteri Zaid bin Harisah ni tadi radhiyallahu anhu ni dapatlah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak timbullah yang kata tadi dia menikah dengan bekas isteri anak dia. Sebab Allah nafikan makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tak timbul isu itulah. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui lah segala sesuatu yang dilakukan oleh golongan ni tadi, musyrik Yahudi dan juga munafik, dan mana-mana orang lah di kalangan kita yang meletakkan bahawa Nabi ni pernah menikah dengan isteri bekas anak dia. Itu salah situ. Jadi ayat ni juga para jemaah yang dirahmati Allah merupakan dalil bahawa Nabi SAW ni adalah Nabi yang terakhir dan tidak ada lagi Nabi sesudah dia. Sesiapa pun yang mengakui adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, maka dia bukanlah daripada bahagian umat Islam. Semacam mana adalah beberapa ajaran sesat yang Tok Guru dia mengakui yang dia tu adalah Rasul dan sebagainya. Maka dengan pengakuan itu ternafilah dia daripada bahagian umat Islam. Wal'iyazubillahi min zalik. Terus lagi hadis tu jadi itu terkait dengan surah Al-Ahzab ayat 40. Dia punya tafsiran dia lah. Seterusnya pengarang kitab kita ni membawa datang satu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna masali wa masalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labina qala fa ana al-labinatu wa ana khatimun nabiyyin muttafaqun alaih. Yang mana artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan nabi-nabi sebelumku seperti seorang lelaki membina satu rumah, lalu ia lelaki sempurnakannya rumah dan indahkannya rumah, kecuali satu labinah, yakni tempat lubang batu bata yang tertinggal tidak disiapkan di samping rumah tersebut. Maka manusia mengelilinginya rumah dan mereka kagum sambil berkata, seandainya diletakkan labinah ini, dengan maksud seandainya diletakkan labinah ataupun satu lagi batu bata yang tertinggal ni
maka alangkah lagi cantiknya rumah ni. Maka baginda SAW pun bersabda lagi, maka akulah itu labinah, ataupun maka akulah labinah itu, tempat lubang batu bata yang tertinggal tidak disiapkan itu, dan aku penutup segala nabi. Ni perumpamaan yang Nabi beri tentang kedudukan dia lah, daripada sekalian nabi-nabi yang ada. Seumpama satu orang lelaki yang membina rumah, dia dah sempurnakan habis belaka dah, dia bagi cantik dah, cuma tinggal satu biji bata lagi tak naik. Jadi orang hak melihat ni tadi daripada kejauhan, keliling kan, tak nampaklah yang celanya rumah ni, cantik dah ni. Cuma dalam pada keliling-keliling tu dia lihat bahawa ada satu biji bata lagi yang tak masuk. Ni Nabi bagi umpama untuk mudah faham kita lah tentang kedudukan dia. Bukan kita nak anggap Nabi tu macam rumah. Nabi nak bagi jalan untuk kita faham tentang kedudukan dan keistimewaan dia berbanding dengan para Nabi dan juga Rasul yang lain. Ibaratnya Nabi dan Rasul dulu tu seumpama itulah, nak kata apalah, kalau rumah tadi atap ke, dinding ke, apa segala lah, tiang ke, dekorasi dalam ke, orang tengok ni bukan kata 40% baru siap, lebih kurang dalam 99.9% dah siap dah, tinggal sebiji tak naik lagi. Keliling-keliling tengok, oh satu biji tak. Ni kalau isi pun lagi cantik, tak isi pun kira okey dah, tapi kalau isi lagi cantik. Maka dengan faham yang sedemikian, kalau isi lagi cantik tu, Nabi SAW pun beritahu lah, yang mengisi satu ruang yang belum disiapkan lagi tu untuk bagi cantik, supaya orang keliling lepas pada ni, supaya orang tengok lepas pada ni memang sungguh-sungguh cantik. Maka yang tertinggal satu tu yang belum siapkan tu akulah. Kita ibaratkan batu bata lah kan, satu biji batu bata lagi tak naik. Jadi Nabi kata itu aku. Jadi bila kata aku je menempati tempat tu, maka eloklah bila mana orang tengok rumah tersebut. Dan bila dah tutup hak tu tak ada dah, pasal semua ruang-ruang yang lain ni semua dah tertutup. Jadi bila aku tutup je lubang ni, ataupun akulah batu bata yang menempati tempat yang kosong tu, maka habis itu orang pun tengok semakin indah benda tu, dan tak perlu lagi kepada tacak-tacak yang lain, tak perlu dah, maka sempurna. Jadi rumah tu ibarat katanya dah dapat apa, kebenaran untuk duduk. CF dia dah dapat, bomba lulus, apa lagi lah, bomba ke JKR ke apa semua, lulus belaka, boleh duduk dan dijamin selamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah ni tak ada apa benda dah, masuk tu seronok aja. Begitulah keadaannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni sebagai satu jalan untuk kita mudah faham tentang status Nabi kita ni jika dibandingkan dengan para anbiya wa rusul yang lain. Jadi kita terus lagi pada huraian tu. Setiap Nabi membawa syariat yang sempurna jika dinisbahkan pada dirinya. Tiada Rasul yang tidak menyampaikan syariatnya dengan sempurna, kerana para Rasul wajib bersifat dengan tabligh. Mustahil para Nabi dan Rasul ni bersifat dengan kitman. Tabligh artinya menyampaikan, kitman artinya menyembunyikan. Kan kalau kita belajar dalam ilmu tauhid tu, sifat yang wajib bagi Nabi ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tu hak wajib, wajib atas Nabi. Lawan dia, lawan pada sidik, al-kizbu, dusta. Mustahil Nabi dusta.
Lawan pada amanah, khianat. Kan? Mustahil Nabi khianat. Lawan pada tabligh, kitman. Mustahil Nabi menyembunyikan. Lepas tu fatonah. Lawan pada fatonah, baladah. Baladah ni maknanya bodoh. Mustahil Nabi SAW ni orang yang bodoh, orang yang tak bijaksana. Kenapa kita belajar tu semua? Untuk menegaskan, bagi kuat betul. Itu yang sebab tu ada wajib lawannya sekian. Allah tu wujud, lawannya tak wujud. Contohnya begitu kan. Ada orang mempertikaikan tu, apa ni wajib ada, lawannya tiada, kan? Jadi kita nak tegaskan sungguh-sungguh. Bukan main-main punya cerita. Allah tu kita nak sebut wajib ada, mesti ada, lawannya memang tak ada. Jadi tu kita mengaji tauhid, kita faham lah. Sebab orang hari ni dia bertikai, apa belajar, wajib ada lawan tiada, wajib kekal lawannya tak kekal. Sebut je lah Allah tu ada, Allah tu kekal, kan senang, kan? Tak, dia ada dia punya fungsi dia. Kita belajar baru kita mengerti. Kalau kita tak belajar, maka eloknya kita diamlah, bertanya kepada yang mengetahui. Sebab apa ada lawan mustahil tu? Bukan saja-sajalah ulama buat sistem ataupun penyenaraian macam tu, tapi dia ada dia punya tujuan dia. Jadi di sini pengarang sebut setiap Nabi membawa syariat yang sempurna jika dinisbahkan pada diri dia. Tiada Rasul yang tidak menyampaikan syariatnya dengan sempurna, kerana para Nabi dan juga Rasul ni wajib bersifat dengan tabligh. Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat Islam dengan syariat Muhammadiyah yang disampaikan olehnya. Baik, sekarang ni kita nak cerita tentang syariat ni. Apa dia syariat ni? Syariat ni fahamnya undang-undang ataupun hukum Allah Ta'ala yang wajib disebarkan kepada umat. Jadi para Nabi yang diberi tugas menyebarkan syariat ni akan diberilah pada mereka itu darajatnya Rasul. Akan tetapi tidak semua Rasul hak membawa syariat itu menerima pula kitab suci. Boleh? Ini kadang-kadang bila orang tanya apa beza Nabi dan Rasul, tu pun jam juga kita nak menjawab. Sebab kata tadi kan, kalau dinisbahkan pada diri Nabi, masing-masing ada syariat belaka. Ada ketetapan undang-undang dan hukum Allah yang wajib disebarkan pada umat. Jadi kalau jadi Nabi ni, maka undang-undang dan hukum Allah SWT tu wajib disebarkan di mana? Wajib disebarkan pada umatnya, tapi taklah untuk orang lain, diri dia dengan kaum dia. Tapi bila dan diangkat menjadi Rasul, maka dia punya wilayah penyebaran hukum ataupun undang-undang Allah ni jadi luas lagi. Jadi sebab tu kita faham para Nabi yang bila diberi tugasan menyebarkan syariat ni, maka dia akan diberi darajat Rasul. Cuma kita kena faham juga, tak semua Rasul yang membawa syariat itu menerima kitab suci. Yang wajib kita mengimani secara tafsili, secara terperinci tentang kitab ni ada 4 je. Start yang pertama Nabi Daud, kitab yang diturunkan kepadanya Zabur, kan? Lepas pada tu Nabi Musa, kitab yang diturunkannya Taurat. Lepas pada tu Nabi Isa, kitab yang diturunkan kepadanya kitab Injil. Last sekali Nabi kita Nabi Muhammad, kitab yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Inilah 4 buah kitab yang kita wajib imani secara tafsili. Adapun secara umumnya wajiblah kita mengimani bahawa ada pada bahagian-bahagian Nabi yang lain diturunkan yang namanya suhuf, macam kepada Nabi Ibrahim sekian banyak, Nabi Syed sekian banyak, adalah
Tapi hak tu tak wajib kita hafal secara tafsil. Yang fardu ain yang mana yang kita kena ingat betul-betul ni? Yang 4 tu. Yang ni kalau tak ingat maka tak selesai fardu ain. Dia dalam rukun iman ni, para jemaah yang dirahmati Allah, fardu ain pada kita setiap daripada rukun iman tu untuk kita tahu yang tafsil, yang ijmal. Maka kalau kata contoh beriman kepada Allah, fardu ain pada kita untuk mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, mustahil dan juga harus. Dan senang ceritanya, wajib kita mengimani segala sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah SWT, yang tidak hanya 20, cuma 20 tu sebagai rumusan secara keseluruhan kepada sifat-sifat Allah yang tak terhitung banyak. Pergi pula kepada beriman kepada malaikat lah. Fardu ain kat situ adalah mengetahui 10 malaikat yang wajib kita hafal beserta tugas. Kalau hanya mengetahui nama malaikat, tugas tak tahu, tak lepas lagi fardu ain. Ni ingat kita samalah sama kita ingat sama-sama. Tak lepas lagi kalau orang tu hanya mengingat Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik sampai habis 10 tu, tiba-tiba yang tang tugas tu tunggal langgang, maka tak selesai fardu ain dia lagi. Ini kita nak kata tahap minimum fardu ain yang perlu kita perincikan dalam setiap rukun iman. Bawa pula kepada beriman kepada para rasul lah, letak begitu ataupun ayalah beriman para rasul. Maka menjadi fardu ain pada kita sekalian mukallaf mengingat 25 orang rasul. Tidak mengikut tertib pun tak mengapa, tapi afdalnya ikut tertib. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan ada yang tertinggal daripada 25 ataupun penambahan yang mana bukan pun nabi. Pergi bubuh situ pula nama Karim. Nabi Karim. Tak pun tulis situ, ataupun Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, tiba hak nabi yang terakhir sekali Kahar. Rasul Kahar. Rasul Melayu kan. Tak kena tu. Tapi kalau kita terbalik, terbokong ke, mungkin kita letak dulu Nuh, Yusuf ke gitu kan. Kira-kira maknanya semua senarai betul belaka. Lepas fardu ain. Tapi cuma tak cantik lah. Kalau boleh ikut ranking, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, sampai habis lah. Itu hak kitab pula, hak 4 tu. Hak yang suruh Nabi Ibrahim ada berapa gini, itu tak jadi fardu ain. Itu imani sekadar umum saja. Maksud umum ni maknanya kita beriman bahawa Allah pernah memberi suhuf ni pada Nabi Ibrahim sekian banyak. Tapi yang fardu ain kat situ, kitab berserta dengan Nabi mana yang diturunkan kitab. Lepas pada tu tentang beriman pada hari kiamat ni dan juga qada dan qadar, itu tinggal meyakini lah. Nak lepas fardu ain. Hak rukun Islam sekian, hak rukun iman sekian. Jadi yang kita cerita ni nak bagi lepas yang fardu ain tu. Ada orang tak lepas tu. Kita tidak menunding jari pada siapa-siapa, tapi ada setengah daripada kita tak lepas benda tu. Itu perkara-perkara asas fardu ain. Jangan tidak kita mengetahui ada orang tak lepas syahadah. Ada orang tak lepas nak menterjemahkan apa itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum cerita lagi tentang tuntutan fardu syahadah, perkara yang membatalkan. Nak terjemah tu pun tak boleh. Maka tenatnya agama ni macam tu. Jadi kena ada fikir risau lah, bimbang kita tentang perkara ni. Jangan buat tak peduli. Lebih-lebih lagi di akhir zaman ni. Yang kita melihat bahawa agama tu sesungguhnya sudah pun tenat hari ni. Macam-macam benda orang tak tahu. Jadi kita janganlah jadi orang yang tak tahu tu. Oleh kerana itu ambillah tahu. Ambillah tahu. Dan kita pun kena faham
syariat Rasul yang terdahulu ni automatically dia akan luput bila mana diutuskan satu orang Rasul yang baru dengan syariat yang baru. Contohnya Nabi Adam, dia ada syariat dia. Jadi bila diutuskan selepas itu Nabi Nuh alaihissalam, maka terbatallah syariat Nabi Adam alaihissalam dengan hadirnya Nabi Nuh membawa syariat yang baru. Begitulah seterusnya sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana tadi kita faham bahawa Nabi SAW ni adalah penyempurna kepada batu-bata yang tertinggal tadi, dan Nabi SAW sendiri menyebutkan wa ana khatimun nabiyyin, ya? Maka kita faham bahawa tak ada lagi dah syariat yang baru lepas pada ni, ya? Jadi tu kena clear. Jangan nanti bila kita tak faham benda ni, tiba-tiba datang orang bawa pula syariat. Macam contohnya, tak kata baru jugalah, beberapa ketika dulu kita digemparkan dengan ajaran Millah Ibrahim, kan? Dalam khutbah kita negeri Selangor dulu pun ada tentang ajaran Millah Ibrahim ni. Alasan dia bawa apa yang kata tadi ajaran Millah Ibrahim kerana dulunya, ya, Nabi Ibrahim ni pun satu orang Nabi, ya? Satu orang Nabi. Jadi dia pun ada syariat dia, dan benda tu dimaktubkan dalam Quran, kan? Ada tentang Millah Ibrahim ni, wa ala millati Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin tu. Jadi apa salahnya untuk kita bawa syariat tu sebab ada dalam Quran? Inilah bahayanya kalau kita gagal faham. Memang semua ini ada cerita dalam Quran, tapi kita kena tahulah bahawasanya dalam Quran tu ada hukumnya ataupun ketetapannya yang telah dimansuhkan dengan sesuatu yang baru. Kita tak nafikan bahawa dalam Quran memang ada cerita tentang ajaran Nabi Allah Ibrahim, iaitu agama Hanif tu, kan? Tetapi kena faham juga setelah mana hadirnya Nabi yang baru, letaklah kata lepas Nabi Ibrahim, Lut, kan, dan seterusnya tu, maka terbatallah syariatnya Nabi Allah Ibrahim itu. Lebih-lebih lagi datangnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, membawa syariat yang baru, maka terbatallah syariat-syariat Nabi yang terdahulu, dan kekallah hingga ke hari kiamat syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tak ada lagi Nabi selepas daripada diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah yang dimaksudkan pada hadis ni sebagai penyempurna syariat Islam itu, iaitulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat yang namanya syariat Muhammadiyah. Yang kekal sampai kiamat, yang dia punya relevan dia tu bukan untuk umatnya saja, tapi untuk seluruh alam. Boleh cakap tu? Ya? Itu berkaitan dengan perenggan tu. Jadi syariat Nabi SAW ini adalah untuk manusia dan juga seluruh alam. Dan ulama menyatakan bahawa syariat Nabi Muhammad SAW ini kekal hingga kiamat, ya? Di mana Nabi SAW diberikan sebuah kitab suci yang berupa Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran tu pula terkandung di dalamnya akan
syariat yang Allah SWT kata wa ma baddalu tabdila, yang takkan berubah sama sekali sampai kiamat. Meskipun ada usaha di kalangan manusia ni yang cuba nak mengubah syariat tu, disuruh tafsirkan semula ke apa semua, tak. Itu jaminan daripada Allah SWT. Dan syariat Nabi SAW ini yang disebut sebagai penyempurna syariat Islam ni adalah sesuai untuk semua masa, sesuai untuk semua waktu dan juga zaman. Dan hukum hakam yang ada di dalam syariat Nabi SAW, yakni dalam Quran ni, sifatnya tu tetap, cuma ada ketika tu diberikan rukhsah daripada menjalankannya. Itu berdasarkan kepada ketetapan-ketetapan tertentu lah. Contoh yang paling mudah, solat kok mana pun dalam masa-masa sekarang ni tetap kena buat. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isyak 4 rakaat. Kena kita musafir nanti, boleh jamak qasar, tak pun jamak tamam. Itu dipanggil rukhsah. Ada ketika diberikan keringanan, tapi nama kata nak buang terus tak boleh. Dalam pada ringan tu tetaplah subuh tu 2, Maghrib tu 3. Jangan pergi kosarkan juga Maghrib. Itu nampak berlemak sangatlah, kan? Jadi tetaplah yang mana disebut dalam hukum hakam, solat yang mana 4 rakaat, bila mana musafir, maka bolehlah dikosarkan menjadi 2 dan dijamakkan pada kedua-duanya itu. Dan disebutkan lagi, rukhsah itu diberikan kepada permusafiran yang dibenarkan oleh syarak saja, tak boleh yang tak dibenarkan oleh syarak. Jadi kita fahamlah mana-mana permusafiran, perjalanan yang dibuat semata-mata untuk bermaksiat kepada Allah, letaklah apa pun nama travel tu, perjalanan tu, maka sama sekali tak boleh buat jamak qasar. Ini yang berlaku baru ni lah, masa konsert Coldplay baru ni sebelum azan. Ada orang dia macam hantar status lah dalam FB. Dia kata untuk tujuan pergi konsert Coldplay tu kat stadium mana, National Bukit Jalil, maka kita boleh buat jamak qasar. Maka situ berdentum-dentang lah, ahli agama ni menjawab. Jadi sudut hukum ni memang tak boleh. Dia musafir yang dibenarkan jamak qasar ni musafir yang ma'ruf saja. Pergi haji umrah tu sekian lah. Kalau kita pergi travel luar negara atas niat untuk mengambil ibrah di negara orang, maka boleh. Kita pergi ziarah orang alim ke, nak silaturahim balik kampung hari raya, itu boleh. Tapi ni pergi konsert Coldplay jamak qasar, agak-agak lah. Lepas jamak tu kadang joget, menyanyi, jadi tak kena. Jadi itulah tadi, bila gagal faham akan agama ni, maka boleh buat suka-suka hati je, pakai fatwa tapi buat suka hati, pakai rukhsah dalam agama buat suka hati. Yang tu yang Allah SWT murka. Jadi tu kita beringat. Wallahu a'lam. Kita beri laluan pada azan isyak, dan saya baca satu perenggan tu lagi insya-Allah.
Ya. Baik, kita baca seperenggan lagi tu. Dan insya-Allah perenggan yang seterusnya tu kita sambung pada pengajian yang akan datang. Menurut Imam Badruddin Al-Aini rahimahullahu taala, Imam Badruddin Al-Aini ni lahir pada 27 Ramadan tahun 762 Hijrah di sebuah kota yang bernama Ain Tab. Dua perkataan, Ain Tab, yang berjarak 90 km daripada Aleppo di Syria, Syam. Meninggalnya pada 855 Hijrah di Mesir. Daripada Syria dia pindah ke Mesir lah. Dia buka madrasah di sana, ya. Karya beliau yang terkenal iaitulah satu karya yang berjudul Umdatul Qari. Kitab Umdatul Qari ini adalah merupakan kitab syarah kepada Sahih Bukhari. Jadi menurut Imam Badruddin Al-Aini rahimahullahu ta'ala, pada hadis ini, hadis yang kita baca tadi lah, memberikan perumpamaan sedemikian. Ya. Jadi Rasulullah SAW beri perumpamaan yang sedemikian. Ulasan daripada Imam Badruddin Al-Aini ini tak lain tak bukan, yang pertama sekali untuk memudahkan kefahaman. Jadi bila kita baca tadi mudah tak kita faham, ke susah juga. Pada wallahu a'lam lah, pada sisi tuan-tuan yang ada kitab, yang buka kitab, bila baca tu agak-agak susah ke nak faham tu. Rasa saya mudah aja. Muslimin macam mana, muslimat macam mana, yang ada kitab lah, hadis yang kita baca tadi tu, dia punya matan dan juga terjemahannya di muka surat 16-17. Mudah-mudahannya Allah beri faham pada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu benda tujuan Nabi SAW sebut gitu, kata Imam Badruddin Al-Aini ni, dia bagi ulasan lah, adalah untuk memudahkan kita ni selaku umatnya faham tentang kedudukan Nabi SAW tu, macam mana, sehingga jangan sesekali kita merendahkan dia, sehingga jangan sekali kita tak memuliakan dia. Pasal orang hak jadi kita panggil, kalau pemain bola, main bola ni hak paling penting sekali last man tu. Kalau kena serang tak tahulah kan siapa pernah main bola. Last man tu penting. Kena serang tubi-tubi ni, last man penting. Hak stopper tu. Jadi kalau lepas stopper tu, alamatnya tinggal satu lagi, penjaga gol. Penjaga gol tu kalau stopper dah lepas, cuak agak dia kan. Kadang-kadang kena trik je, tak perlu nak rembat pun, kena trik je. Banyak begitulah. Selalu hak jadi last man ni dia orang penting. Bab tanggungjawab dia berat berbanding hak kata tu. Kalau harap striker suruh hantar bola je, nama nak ngejar tidak, payah. Jadi kalau orang kata yang hak jadi apa, winger tu mungkin boleh tahan sikit, kejar sana sini kan. Kalau jadi macam Roberto Carlos tu, itu lagi baik lah. Atas bawah kiri kanan dia saja.
Kan? Hak tu rajin tu. Ya? Kalau jadi macam apa, ada satu orang striker hak jenis malah Manchester United tu, ya. Oh, yang tu harap bola rantau dia, lepas tu nak kejar tak nak. Hak ni tak pakai ni. Ya. Lepas tu bila sebab gol dia beria benar, orang lain lelah kan main kan. Tu cerita bola, nak kata last man tu tadi kan. Jadi kalau kita faham tadi tu, maknanya Nabi ni kata akulah yang labinah ataupun binaan yang terakhir tu. Ya? Makna kata penting Nabi. Jadi kita faham, bila kita baca itu, oh kita faham. Ya? Nabi ni adalah kata tadi penyempurna. Bila sebut penyempurna, ya? Bila sebut tentang kita kata tadi penghulu dan sebagainya, orang penting. Ya? Selain itu, kata Imam Badruddin Al-Aini, hadis ni untuk menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW berbanding para Nabi yang lain. Di samping itu lagi, yang ketiganya, kata Imam Badruddin Al-Aini, hadis ini nak tunjukkan bahawa Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai penutup bagi sekalian Nabi. Fahamnya lepas pada ni tak ada dah. Ya? Jangan faham ada lagi, tak ada dah. Dah penutup habis. Yang lepas pada Nabi ni, yang ada tak adanya ulama'. Al-ulama' warasatul anbiya. Ya, walaupun kata tadi dia punya percakapan dia, sifat dia, kenyataan dia, perbuatan dia tu sebiji lah macam mana Nabi mirip, tetap tak terangkat pun makam dia jadi Nabi. Dia tetap warasatul anbiya. Nak katanya Nabi Muhammad tu dah penutup dah, tak ada. Habis tu habis lah. Ya? Yang ada pun waris dia je, pewaris-pewaris dia. Ya? Di kalangan ahlul bait dia, lepas tu ahli ulama yang mengikut jejak langkah dia lah. Ya? Situ. Yang keempat, yang terakhirnya, hadis ni juga memberikan pengetahuan kepada kita bahawa Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat agama yang dah dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu. Nabi dulu yang kita baca tadi itu mempunyai syariat yang sempurna kalau dinisbahkan kepada diri dia. Untuk pengetahuan kita lah, para jemaah yang dalam hati Allah, dalam keterangan ulama disebutkan bahawa Rasul yang membawa syariat itu ada 6 orang yang bawa syariat. Ya? Ada 6 orang. Yang pertama sekali Nabi Adam AS, dia ada syariat dia, tapi saya tak sempat nak hurai. Ya? Yang keduanya Nabi Nuh AS, dia ada syariat dia. Yang seterusnya Nabi Ibrahim AS, yang seterusnya Nabi Musa AS, yang seterusnya Nabi Isa AS, yang seterusnya Nabi Muhammad SAW. Itu ada 6 orang yang bawa syariat. Yang lain tu untuk pakaian masing-masing lah, tapi yang bawa syariat, dia ada syariat. Macam contohnya Nabi Adam, dalam syariat dia boleh kahwin, ya, adik-beradik, kahwin silang lah. Bukan kahwin maknanya Sayyidatina Hawa ni dia kalau beranak dia mesti beranak kembar. Jadi dia akan kahwin silang lah waktu tu. Lepas pada peristiwa pembunuhan Habil oleh Qabil tu, maka waktu itulah Nabi Adam berdoa, kalau boleh lepas pada ni tak payah bagilah zuriat pasangan. Jadi dikatakan bahawa Nabi Syis itu anak Nabi Adam kan, Nabi Syis tu sebelum pada Nuh tu, itulah hasil berkatnya doa Nabi Adam tu. Tak maulah anak pasangan tak bergaduh. Jadi Nabi Syis tu, dia Sayyidatina Hawa beranak kan seorang-seorang, keluar seorang, kalau tidak selalu keluar pasang-pasang. Jadi yang waktu syariat Nabi Adam AS ni, dia kahwin itulah adik-beradik, tapi dia kahwin silang. Dia tak kahwin lah keluar ni pasang, kahwin tak, dia silang. Itu yang kisahnya Habil dan Qabil ni nak dipasangkan dengan Iklimah dan Lahuza tu kan. Dia silang lah. Jadi yang Habil ni dia dapat yang kata silap Lahuza lah, yang tak berapa nak cantik sangat lah. Bukan kata tak cantik, tapi kalau nak banding dengan Iklimah ni, Iklimah lagi cantik. Iklimah nak dijodohkan kepada Habil. Maka dalam kisah itu tak puas hati, maka Nabi Adam AS doa kepada Allah SWT, munajat lah apa
jalan penyelesaian ni. Allah kata kena buat korban. Masing-masing kena buat korban. Jadi Habil kena buat korban, Qabil kena buat korban. Habil ni dia buat korban bagus lah. Bagi orang kata tadi binatang ternak yang baik-baik kan kepada Allah. Tiba yang Qabil pula dibagi jagung-jagung yang dah rosak. Maka keputusannya berpihak kepada Habil lah. Yang mana Habil dijodohkan dengan Iklimah, yang mana Qabil dijodohkan dengan Uzza. Tak puas hati. Akhirnya ringkas ceritanya berlakulah pembunuhan yang pertama sekali dalam dunia. Adik-beradik pun. Di situlah sejarahnya bagaimana ditunjukkan kalau matinya hamba manusia ni nak kuburkan macam mana. Tengok perbuatan burung gagak duk patuk tanah apa semua. Itulah sejarah macam mana boleh kita belajar untuk kuburkan jenazah. Macam-macam lah cerita tu kan. Habis tu masuk pula Nabi Nuh AS, ada syariat dia. Masuk pula kepada Nabi Ibrahim, ada syariat dia. Panjang lah nak cerita, tapi cukup untuk kita maklumi bahawa ada 6 orang Rasul yang bawa syariat ni. Ulang balik, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi insya-Allah setakat itu dululah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan seterusnya jemaah sekalian. Lagi akan datang kita sambung di muka surat 18 tu, bacaan kitab kita pada perenggan Nabi Isa telah mengkhabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Wallahu taala a'lam. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang pada Allah. Asbab daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Jadi kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah, surah Al-As dan seterusnya. Kita berdoa mudah-mudahan majlis kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wal nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.